Raya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan pada jam ini kita akan bawakan berita-berita terkini di astroawani.com dan mungkin berita-berita yang anda terlepas pandang dalam masa 24 jam ini. Yang pastinya dalam masa 24 jam ini yang paling diperkatakan, yang paling viral sekali adalah masalah ketiadaan air, Afizi. Dan rasanya ramai yang terlibat. Kalau di sini pun, kita di sini juga, Afizi juga terlibat di kawasannya, dan juru kamera kita pun ada bercerita mengenai bagaimana sukarnya beliau untuk mencari tempat untuk mandi dan sebagainya kerana rumah tiada air kan. Ya, betul tu. Dan saya pasti ramai penduduk di sekitar Kuala Lumpur, Klang Valley ini, Selangor, KL dan juga Selangor ini akan sangat-sangat terkesan disebabkan oleh ketiadaan air. Dan kita recap sikitlah Gigi, kan, sejak daripada beberapa lama sebenarnya masalah ini membelenggu penduduk di Klang Valley ini, Lembah Klang ini, kerana ketiadaan air. Ada saja masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, dan ini yang membuatkan persoalan itu timbul, sama adakah kita telah melakukan sedaya mungkin, sebaik mungkin untuk memastikan bahawa masalah ketiadaan air ini tidak berulang, tapi nampaknya ia sekali lagi berulang. Dan kali ini berkemungkinan besar ada setengah tempat di Lembah Kelang ini akan menghadapi gangguan bekalan air selama 4 hari yang membuatkan proses untuk mencari bekalan air itu agak sukar dan membantutkan beberapa usaha dalam ketika mana kita telah pun sedia maklum susah berkenaan dengan menghadapi COVID-19 dan kini kita menghadapi krisis air pula di Lembah Kelang. Ini membuatkan banyak perkara perlu kita pertimbangkan, banyak SOP alta-alta yang sedia ada perlu dikaji semula. Tapi sebelum itu kita nak bincang dahulu mengenai 4 loji rawatan air yang kalau kita lihat ini berdasarkan kenyataan daripada Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd yang menyatakan bahawa loji rawatan air LRA Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan juga rantau panjang yang ditutup akibat pencemaran masih lagi belum dapat dibuka semula. Dan menurut Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor, ujian persampalan yang dijalankan di muka sauk sehingga jam 8.30 malam semalam masih mengesan pencemaran pada tahap 1 ton. LRA hanya boleh beroperasi apabila tahap pencemaran berada pada tahap kosong ataupun sifar ton. Dan dalam masa yang sama, Air Selangor juga belum pasti status henti tugas lori rawatan air Selangor. Loji rawatan air Selangor, lori pula Gigi. Sungai Selangor fasa 1 dan juga 2, 3 masih dapat belum kembali beroperasi. Namun mereka memberikan jaminan kepada pengguna akan mula menerima bekalan air paling cepat adalah dalam tempoh 4 hari selepas kesemua LRA berkenaan kembali beroperasi. Dan dalam masa yang sama, Air Selangor juga menasihatkan pengguna mendapatkan maklumat rasmi melalui hebahan rasmi atau saluran-saluran interaksi Air Selangor dan tidak menyebarkan berita tidak sahih berhubung gangguan ini. Sebab semalam Gigi ada berita kata loji rawatan Air Selangor telah pun kembali mula beroperasi, tapi sebenarnya itu hanyalah orang kata cakap-cakap kosong ataupun berita palsu saja. Masih lagi tak dapat air, dan hari ini juga di rumah saya sendiri di Setapak masih lagi belum ada air. Dan kalau kita lihat muka hadapan New Straits Times sangat menyentuh hati apabila dia mengambil gambar warga kita beratur dalam keadaan hujan untuk mengambil bekalan air, dan di situ tertulis besar-besaran enough, cukuplah perkara ini, kerana kalau kita lihat rakyat sudah muak dengan masalah air yang kerap kali berlaku di Selangor khususnya, dan harap tindakan tegas terhadap mereka yang menjadi punca gangguan bekalan air ini yang menjejaskan kehidupan rakyat dapat diberikan. Dan kalau kita lihat juga Afizi, di muka hadapan berita harian juga turut menyatakan bahawa 5 juta tiada air kerana bengkel servis jentera, dan foto yang sama lebih kurang dalam keadaan hujan warga kita terpaksa beratur untuk mendapatkan bekalan air. Dan memang muak kalau kita lihat kalau kita bercerita mengenai perkara yang tiada air ni, kerana kita tahu bahawa sebagai sebuah negeri yang maju, masalah bekalan air ni tidak sepatutnya berlaku, kerana ia bukan saja menjejaskan kehidupan rakyat tetapi juga ekonomi sesebuah negeri itu. Ya, dan kalau kita tengok kenapa negeri Selangor, negeri yang paling besar di semenanjung Malaysia ini, kemudiannya yang dikatakan boleh kata kaya jugalah kan. Selangor mempunyai pelbagai sumber tapi menghadapi gangguan bekalan air, dan ini yang membuatkan orang ramai tertanya-tanya, adakah segala perkara-perkara yang untuk memastikan bahawa bekalan air tidak terjejas ini telah pun dikuatkuasakan dengan baik, ataupun sebenarnya mereka ini hanya diberi compound, diberi denda sedikit sebanyak
tetapi kemudian melakukan perkara yang sama juga kembali. Dan itu juga yang menjadi kes sekarang ini apabila kilang yang dikatakan menjadi punca pencemaran air ini telah pun dikompaun sebelum ini, tetapi kali ini melakukan kesalahan yang sama. Kita tak payah nak lihat kepada sama ada orang ramai itu terkesan ataupun tak. Kita cuma bayangkan orang-orang tua mereka yang punya keluarga besar, duduk satu rumah 6-8 orang begitu, memerlukan bekalan air yang begitu banyak, dan mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rumah pangsa yang ada 4 tingkat, tidak mempunyai lift dan sebagainya, terpaksa mengangkut air, dan itu memakan masa, memakan tenaga. Bayangkan orang-orang yang sakit dan sebagainya yang memerlukan air. Tak payah, tidak perlu untuk melihat kepada ini perkara kecil ataupun tidak. Ini sebenarnya satu perkara yang besar yang terjadi berulang kali dan perlu diambil perhatian. Dan kita lihat di laporan di esloni.com ini, yang sebuah kilang ini menjadi punca pencemaran bau sehingga menyebabkan 4 loji rawatan air LRA di Sungai Selangor dihenti tugas, dan semalam disita dan dikompaun serta selain akan dikenakan tindakan yang lebih tegas, kata Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Kata beliau, kilang berkenaan disyaki melepaskan bahan pelarut ke dalam Sungai Gong yang mengalir ke Sungai Sembah, iaitu antara sungai utama bagi Sungai Selangor, dan pencemaran bau pada kadar bacaan 3 tan itu dikesan di muka sahu LRA Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang sehingga memaksa stesen air mentah itu ditutup beroperasi seterusnya. Dan sejak insiden pencemaran itu dikesan, unit pengurusan bencana Selangor, Air Selangor, Lembaga Urus Air Selangor ambil tindakan untuk cepatkan usaha membuka semula operasi LRA itu. Katanya agensi berkenaan turut melakukan flushing air ke hilir sungai untuk menerusi pembukaan pintu baraj. Banyaklah yang dilakukan oleh Air Selangor dan juga pihak-pihak berwajib untuk memastikan bahawa bekalan air itu dapat disampaikan dengan lebih cepat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ini semua orang kata, bukan saja saya kata, tapi ini semua orang kata, netizen, kita tengok perbincangan di Twitter, di Facebook dan sebagainya, semuanya membincangkan mengenai masalah bekalan air di Selangor, Lembah Kelang ini. Mereka menyatakan bahawa kalau kata kilang itu dah buat satu kesalahan, kemudian berulang lagi dan dikenakan kompaun jumlah yang lebih kurang sama, itu tak memberi kesan, itu tidak memberi pengajaran kepada mereka. Dan seharusnya pengajaran itu adalah untuk menghentikan operasi mereka seterusnya dan menarik balik lesen operasi. Dan ini walaupun akan menjejaskan kilang itu saja, tapi kita kena lihat perkara itu terjejas kepada berjuta-juta orang di Lembah Kelang. Afizi, kalau kita lihat juga, adakah tindakan yang tegas di kompaun disita adalah cukup? Adakah memberi penyelesaian? Kerana kalau perkara ini terjadi, timbul persoalan jika sebelum ini telah di kompaun kerana membuat kesalahan yang sama, adakah perlu ada satu penyelesaian kepada mereka, golongan yang kilang ini, maksudnya dalam menyediakan kawasan khas untuk mereka membuang sisa pelarut mereka, sisa toksik mereka. Kerana saya tertanya-tanya, selama ini bagaimana ia dilakukan? Adakah memang dam semua ke dalam sungai, atau kerana sekiranya perkara ini tidak diselesaikan, ia akan berulang? Percayalah, dia akan berulang sekali lagi dan sekali lagi. Kita akan menghadapi perkara ini mungkin sehingga selama-lamanya. Ya, dan kita perlu lihat juga kepada akta-akta yang kita ada. Akta perkhidmatan air kita ada. Kita ada akta pencemaran alam. Gunakan kedua-dua akta ini, dan saya pasti sekarang ini segala akta-akta ini, segala hukuman yang ada dalam akta ini, ianya tidak memadai apabila perkara itu masih lagi berulang. Dan kita juga perlu melihat kepada bagaimana untuk memastikan bahawa kilang-kilang yang beroperasi tidak beroperasi di kawasan dekat dengan sungai untuk mengelakkan mereka ini membuang sisa-sisa seperti bahan pelarut ini ke dalam sungai berdekatan. Dan pastinya perlu ada hukuman yang lebih berat, yang lebih memastikan ia memberi pengajaran kepada bukan sahaja kilang-kilang tapi juga seluruh kita juga, supaya tidak membuang sisa-sisa, buang sampah dan sebagainya ke dalam sungai. Dan ini adalah masa untuk kita melihat banyak perkara, akta, kemudian SOP bagaimana kilang itu beroperasi untuk memastikan bahawa pencemaran itu tidak dilakukan sewenang-wenangnya, Cici. Ya, dalam masa yang sama, MOSTI juga ada menyatakan bahawa akan mengkaji teknologi untuk memantau tahap pencemaran sungai yang menjadi sumber bekalan air. Itu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang berkata bahawa juga menterinya juga meminta bahawa Ketua Setiausaha MOSTI, Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir, untuk berbincang dengan
Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Dr. Zaini mengenai bagaimana boleh memantau dan bagaimana untuk mengkaji teknologi yang boleh digunakan dalam perkara ini. Dan perkara-perkara sebegini seperti pencemaran sumber air, kata Khairi Jamaluddin, mesti dikesan dengan lebih awal. Sudah ada teknologi sedemikian, tetapi katanya saya rasa belum cukup baik, dan beliau berharap dapat melihat peranan teknologi yang berkesan untuk memantau pencemaran air ini secara proaktif. Tapi Afizi, kalau kita lihat bahawa mesti perlu lihat semula teknologi yang kita ada untuk semua keperluan asas, bukan saja air, elektrik, malah internet, dan tak perlu pelekehkan mengapa. Saya kira tak perlulah kita mempelekehkan kenapa kita tak ada kereta terbang, tapi sedangkan ada antara, kalau kita cakap pasal teknologi asas kita ni, ada antara warga kita yang tinggal hanya sejam ni dari pusat bandar, tidak mendapat bekalan elektrik, bekalan air bersih dan sebagainya. Dan kalau apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin ini, saya kira mesti perlu mengambil tindakan yang agresif ketika ini, kerana kita sebelum ini pun dah ada wawasan visi kita sendiri, dan sekarang ini sudah sampai pada tahun yang kita harapkan. Dan mengapa masih lagi teknologi ini dilihat masih lagi ke belakang dan masih dibicarakan, padahal kita sudah ada visi ini 10 tahun 20 tahun dahulu. Ya, betul tu, dan itulah yang sebaik-baiknya melihat kepada penyelesaian berdasarkan teknologi, apa saja teknologi yang ada ataupun telah dicipta, dan ini diharapkan dapat membawa penyelesaian kepada masyarakat itu sendiri supaya rakyat ni tengah susah, tengok-tengoklah sama. Janganlah hanya melihat kepada sesuatu perkara ataupun sibuk berpolitik dan sebagainya. Ini adalah penyelesaian yang begitu tuntas menggunakan teknologi, dan kita harapkan ini dapat mengakhiri masalah bekalan air di Lembah Kelang ini. Jangan tunggu ada isu baru bertindak. Ya, tunggu ada isu baru bertindak, itu adalah satu tindakan yang sia-sia sahaja. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak bawakan kepada anda mengenai perkembangan kes COVID-19, yang mana kalau kita lihat semalam ada kluster baru, tapi kita nak update dulu mengenai angka jangkitan COVID-19 di Malaysia, yang mana kes baru kekal 2 angka 2 hari berturut-turut selepas mencatatkan 11 kes sejak daripada semalam tengah hari Jumaat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu 7 adalah kes import, 4 lagi adalah jangkitan dalam negara. 4 jangkitan dalam negara melibatkan warga negara tempatan, manakala 1 bukan warga negara. 1 kes penularan dikesan daripada kluster Telaga, manakala 2 lagi dilaporkan di kluster Depot Tahanan Imigresen DTI Semenyih 2. Sementara 1 lagi kes jangkitan tempatan bukan warga negara dikesan daripada kluster DTI Semenyih 2. Dan sehingga kini jumlah keseluruhan di Malaysia adalah sebanyak 9,385 kes dengan kebolehan jangkitan sebanyak 165,000 kes. Hampir 10,000. Jadi kita masih lagi perlu berjaga-jaga. Dan mematuhi SOP yang ada, dan pastikan anda tidak pergi ke tempat yang sukar mengamalkan penjarakan fizikal itu. Dan kita bercakap juga mengenai satu lagi pengumuman yang dilakukan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham, iaitu satu lagi kluster baru COVID-19 telah dikenal pasti di Semenyih, Selangor dan Negeri Sembilan, yang membabitkan 3 individu yang dikesan positif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kluster itu dikenali sebagai kluster Depo Tahanan Imigresen Semenyih 2, membabitkan 2 pegawai imigresen dan seorang bukan warga negara. Dan katanya kes indeks kluster ini merupakan seorang tahanan yang akan dihantar ke negara asalnya. Justru beliau telah disaring untuk COVID-19 di sebuah klinik kesihatan dan dikesan positif pada 27 Ogos lalu. Kes kedua dan ketiga daripada kluster merupakan pegawai imigresen tersebut yang telah mengiringi kes indeks ke klinik kesihatan bagi saringan COVID-19. Dan Dr. Nur Hisham menjelaskan bahawa 2 pegawai imigresen itu adalah antara 4 pegawai yang mengiringi kes indeks yang dikesan positif COVID-19 itu. Dan pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat sekarang ni telah dijalankan secara aktif. Dan selama ini 269 telah disaring setakat ini. Ya, dan kita nak juga melihat kepada perkembangan vaksin dalam negara. Sudah pasti ramai tertanya, malah kita sendiri tertanya bila Malaysia akan mendapat vaksin, dan adakah vaksin itu akan diberikan kepada orang ramai, bagaimana kaedah penyerahan vaksin itu, adakah ia percuma ataupun tidak kan. Okey, ini adalah kenyataan daripada Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi Khairi Jamaluddin, yang menyatakan bahawa beberapa syarikat farmaseutical luar negara nyatakan minat untuk menjadikan Malaysia sebagai lokasi pembotolan vaksin COVID-19. Tapi, kata Khairi, kerajaan melalui KKM masih melakukan penilaian data hasil ujian klinikal yang dijalankan beberapa syarikat
dan institusi di luar negara. Ada beberapa syarikat menyatakan minat untuk menjadikan Malaysia lokasi peringkat fill and finish. Tapi KKM akan melihat data ujian klinikal yang dijalankan oleh mereka, dan apabila puas hati dengan keselamatan dan keberkesanan vaksin syarikat-syarikat tersebut, maka kita akan membuat pembelian vaksin. Dan itulah yang dinyatakan oleh Khairi Jamaluddin, Menteri Sains Teknologi. Dan dalam masa yang sama, kata Khairi, pihaknya juga sedang bekerjasama rapat dengan beberapa negara mendapatkan maklumat yang terperinci mengenai vaksin yang dimengumumkan oleh negara-negara tersebut. Dan kita akan membuat pembelian secara pukal, dan yang menjadi persoalannya adalah vaksin yang jenis apa yang akan kita gunakan sekarang. Kalau kita tengok Rusia, China. Rusia telah pun mengisytiharkan bahawa vaksin mereka akan digunakan pakai secara besar-besaran, telah pun bermula nanti. Dan dalam masa yang sama juga China telah pun menjalankan penyelidikan vaksin yang begitu, ini orang kata promising lah kan, yang menampakkan sedikit hasil kejayaan. Tapi kita nak melihat juga kenyataan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyatakan bahawa mereka tidak akan endorse ataupun tidak akan mengesyorkan penggunaan sebarang vaksin selagi mana vaksin itu masih lagi belum terbukti berkesan dan juga selamat. Dan saya kira Malaysia mengambil langkah yang selamat, langkah berjaga-jaga, melihat juga kepada sama ada vaksin itu selamat ataupun boleh guna pakai di Malaysia itu sendiri. Kerana apa? Kerana varian ataupun variasi genetik orang kata kan, genetik COVID-19 ni, virusnya, mutasinya adalah sangat berbeza-beza di sebuah negara itu lain, dan kalau kita tengok sejak daripada minggu lepas, Indonesia dan juga Malaysia catatkan mutasi D614G, dan kita nak melihat kepada perkembangan vaksin ini, sudah pasti ia perlu disertakan dengan ujian klinikal di Malaysia itu sendiri untuk melihat keberkesanan, melihat kepada pelbagai peringkat umur, kaum, kerana kita banyak kaum, itu yang perlu kita titik beratkan sebelum kita boleh beli vaksin yang terbukti berkesan dan juga boleh diguna pakai di Malaysia. Tapi dalam perkembangan terbaru, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ada mengatakan bahawa pekerja barisan hadapan di semua negara perlu diberi keutamaan untuk mendapatkan vaksin, Afizi. Dan dalam masa yang sama, beliau juga menyatakan bahawa sebarang vaksin COVID-19 tidak akan diberikan sebelum ia terbukti selamat dan berkesan. Itu yang penting. Dan yes, betul tu. Dan satu lagi katanya sekarang ini, negara-negara kaya tolonglah jangan menindas negara-negara yang sederhana pendapatannya dan juga negara-negara miskin pendapatannya. Kerana apa? Kalau kata negara-negara kaya ini memonopoli segala vaksin yang telah dibangunkan oleh banyak banyak syarikat, kalau kata monopoli, perlu dibuat penghantaran segera kepada negara itu dulu. Ini bermakna negara-negara berpendapatan sederhana dan juga pendapatan rendah membuatkan mereka akan lambat mendapatkan vaksin dan sekaligus gagal untuk membendung rantaian penularan jangkitan COVID-19 itu. Dan itulah yang menjadi kebimbangan kita. Kerana apa? Kerana kita hanya bergantung kepada hubungan diplomasi, dan di sinilah kita melihat adakah kita berasa selesa dengan hubungan diplomasi yang sedia ada ataupun kita menambah pembaikan, menerokai rangkaian baharu hubungan diplomatik itu. Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat dulu seketika. Gigi? Ya, kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih membincangkan mengenai berita-berita yang mendapat perhatian di astroawani.com, dan sebelum kita berhenti berehat, kita bercerita mengenai pencemaran air dan juga ketiadaan air yang dia lalui oleh rata-rata warga di Selangor dan juga beberapa di Lembah Kelang. Dan dalam masa yang sama, ini antara berita yang saya kira turut mengejutkan apabila Petroleum Nasional Berhad Petronas mengumumkan kerugian selepas cukai RM21 bilion untuk suku kedua 2020 berbanding keuntungan bersih RM14.7 bilion tempoh sama tahun lalu. Dan itu merupakan kerugian Petronas yang kali pertama
untuk dalam sejarah, dan kerugian itu diakibatkan oleh kejatuhan terhadap permintaan minyak dan susut nilai bernilai 20.77 bilion ringgit susulan kejatuhan harga minyak. Ini menjadikan rugi bersih yang direkodkan Petronas pada separuh tahun pertama 2020 berjumlah 16.5 bilion ringgit berbanding keuntungan bersih 28.9 bilion ringgit pada tempoh sama tahun lalu. Dan kita faham bahawa laporan mengenai status kewangan Petronas ini adalah satu laporan yang kita tunggu-tunggu, dan menurut Presiden Ketua Pegawai Eksekutifnya CEO kumpulan Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata Petronas akan mengambil beberapa pendekatan bagi memastikan mereka dapat menempuhi tempoh yang mencabar ini. Dan sektor minyak dan gas menghadapi kesan yang besar kerana gangguan permintaan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan kekurangan bekalan. Sama dengan rakan dalam industri ini, prestasi kewangan Petronas untuk separuh pertama 2020 mencatatkan kerugian 16.5 bilion ringgit disebabkan oleh penurunan nilai aset yang ketara. Tetapi ada juga dikatakan oleh CEO Petronas bahawa di sebalik angka suram yang direkodkan, syarikat petrokimia itu masih mengekalkan daya tahan dengan mengambil langkah strategik tanpa mengurangkan atau membuang pekerjanya bagi menampung kerugian. Tetapi mereka akan menimbangkan adakah akan memotong gaji pekerja nanti. Itu antara laporan terbaru. Betul, dan dalam masa yang sama dividen kepada kerajaan pada tahun ini akan bergantung kepada kemampuan syarikat berkenaan, dan ini sekaligus bagi saya adalah kita seringkali bergantung harap, kerajaan seringkali bergantung harap kepada dividen daripada Petronas ini, dan melihat kepada kerugian kali pertama ini sudah pasti ia memberi satu indikator kepada Malaysia sebenarnya untuk melihat dan juga meneroka peluang-peluang ataupun bidang-bidang lain untuk dijadikan sebagai pendapatan negara dan tidak bergantung harap kepada minyak dan gas sahaja. Dan kita perlu melihat kepada penerokaan peluang-peluang baru di luar sana dan perniagaan-perniagaan baru yang telah pun dihasilkan. Dan seperti syarikat Alibaba di China itu, rangkaian e-dagang dan sebagainya, itu adalah rangkaian perniagaan yang baru yang boleh kita terokai dengan lebih meluas, dan kita harapkan melalui bantuan kerajaan, penjana, dan juga kita lihat rangkaian perniagaan perusahaan itu sendiri sekarang ini diberikan peluang untuk berinovasi menggunakan perniagaan-perniagaan baru yang mereka cipta, melihat dan juga menilai kajian-kajian sedia ada untuk memajukan perniagaan sekaligus dapat meneroka peluang baru di Malaysia ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan yang lain, iaitu pembangunan infrastruktur komunikasi di seluruh negara melalui Jendela. Dan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela diumumkan PM Tan Sri Muhyiddin Yassin bertujuan tingkatkan tahap kesaling berhubungan serta kualiti pengalaman perkhidmatan komunikasi di seluruh negara melalui pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan juga menyeluruh. MCMC dalam satu kenyataan jelaskan Jendela tak memberi keutamaan kepada projek bangunkan infrastruktur komunikasi di Sabah dari 2020 sehinggalah 2022, dan projek pembangunan infrastruktur komunikasi di Sabah menambahkan sebanyak 382 menara komunikasi baru yang sedang dirancang, selain penaik tarafan 924 alat pembaca komunikasi menara sedia ada di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS. Dan kita harapkan ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masalah perkhidmatan ataupun komunikasi internet ini di kawasan pedalaman di Semenanjung maupun di Sabah Sarawak itu sendiri. Kita tidak mahu lagi perkara-perkara seperti kes pelajar di Sabah terpaksa memanjat pokok untuk melakukan menjawab pemeriksaannya sendiri. Dan kita juga tak perlu melihat lagi sebarang kenyataan-kenyataan yang menafikan perkara itu, kerana ini adalah realiti di luar sana. Itulah yang rakyat hadapi di menjalani kehidupan harian mereka. Tak dapat internet, susah nak melakukan perniagaan, susah nak berkomunikasi, susah nak menjawab peperiksaan, susah nak melihat ulang kaji ataupun pelajaran-pelajaran dinyatakan oleh universiti-universiti. Dan walaupun perkara itu menjadi perkara yang satu perkara yang besar bagi saya, tapi kita juga perlu melihat kepada polisi universiti itu sendiri. Dalam kes yang pelajar Universiti Sabah itu, kita perlu melihat kepada sekiranya internet itu tiada di kawasan rumah mereka, saya kira universiti mungkin boleh
ataupun melaksanakan polisi tidak dibenarkan balik kerana universiti ada internet, belajar di universiti ataupun ambil peperiksaan di universiti dan tidak perlu pulang ke rumah kerana keterdaaan internet. Dan itu yang menjadi persoalan siapa yang betul dan juga siapa yang salah. Dalam masa yang sama kita kena lihat juga pasal ataupun mengenai akses internet ini yang sangat penting ketika ini. Dia bukan lagi kehendak tetapi satu keperluan penting, dan internet juga perlu difahami bukan hanya digunakan untuk tujuan peperiksaan semata-mata. Dia boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan, dan itu sebenarnya apabila ada pelaksanaan pelan jalinan digital negara ni, kita harapkan daripada bermula sekarang 2 tahun lagi 2022 tiada lagi masalah-masalah pelajar ataupun sesiapa sahaja perlu ke ceruk-ceruk mana untuk mendapatkan talian atau akses internet yang baik. Ya, dan kita nak melihat kepada satu lagi sedikit perkembangan politik tanah air negara, yang mana kalau kita lihat Syed Saddiq Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar, sebelum ini telah pun membuatkan ataupun katanya nak menubuhkan parti baru yang berasaskan golongan muda pelbagai kaum tanpa mengira batasan, dan ini adalah kenyataan ataupun reaksi positif yang bagi saya. Ahli Parlimen Rembau Khadijah Jamaluddin menyatakan bahawa perubahan parti baru berasaskan golongan muda akan memberi isyarat kepada UMNO untuk berubah dan juga bersaing. Katanya pemuda UMNO, bekas ketua pemuda UMNO itu menyambut baik penubuhan parti-parti baru yang digerakkan oleh Parlimen Muar itu kerana sebahagian daripada sistem demokrasi negara. Ia memberi pilihan kepada orang golongan muda sama ada mereka ingin diwakili parti baru ataupun parti sedia ada, dan melihat kepada perkembangan yang sihat dan juga positif. Ia memberi persaingan kepada kami UMNO, parti yang lama di Malaysia, Grand Old Party sebagai contoh parti saya UMNO, dan katanya mungkin menghantar isyarat kepada rakan-rakan saya di parti lama Malaysia. Dan kita harapkan saya suka perspektif yang dilontarkan oleh KJ kan, instead of kata partinya tidak akan berjaya, tetapi seterusnya mengatakan bahawa ini adalah satu persaingan, dan persaingan daripada anak muda tu tidak perlu dipandang enteng, kerana anak muda bukan seperti kata Syed Saddiq, dia bukan mereka bukan pemimpin di masa hadapan, mereka adalah pemimpin sekarang. Dan hari ini mungkin parti itu kelihatan lemah, tapi 5, 10 tahun, 20 tahun akan datang, mana tahu dia akan mengambil alih tampuk kepimpinan negara, dan ini memberi cabaran dan juga saingan, dan melihat juga kepada bagaimana prestasi parti-parti lama di Malaysia ini. Ya, okey, saya rasa itu saja yang dapat kita bawakan, Gigi. Ya, terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh pergi ke extraawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.